Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, okey ke? Nur Alis audio video respon please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat La Tahzan? Sabaria Daud, Ummi Afan Kalisha, Ahdiya Agoy, Mas Liza Bagiran, Rahimah Omar. Minta maaf tadi saya pakai iPad, saya lupa problem sound. Sekarang dah okey kan? Syamsimar Umar, Hajar Aziz, Nasuhana, Fatimah Umar, Kak Fatimah kayak dapat berita baik tu. Kenapa tak jawab mesej saya semula? Ke dah jawab, saya tak baca. Tolong respon sini. Kita nak kongsi kegembiraan jika itu betul. Kalau belum bersedia untuk kongsi, nanti kita minta semua sahabat-sahabat La Tahzan untuk bantu mudahkan urusan, insya-Allah. Saya tunggu mesej Kak Fatimah Umar. Kami nak bergembira bersama-sama, insya-Allah. Sahabat-sahabat, siapalah yang menyanyi tu? Yang menyanyi tu saya suka dalam perjalanan ditemani oleh selawat-selawat. Alhamdulillah sahabat-sahabat, Ustazah dalam perjalanan Kulim tadinya, insya-Allah menuju ke KL, tapi nak singgah Bukit Beruntung, rumah my cucu. Nanti Ustazah kongsikan cucu Ustazah. Itulah hebat, anak tak ada tapi cucu ada. Macam mana tu? Munirah Deraman, apa khabar? Rohimah Ismail, Rafiah Ismayadi, Zainah Buyung, Zarina Adam, Jamilah Mila, Kak Rohana, Hajah Norma, Tengku Kamar. Mengganggu ke suara selawat-selawat tu? Suara Ustazah lebih kuat kan? Ustazah saja tak bagi Ustaz off. Zanisha, Cik Yang Hasna. Lamanya tak tengok Cik Yang Hasna ni. Merajuk dengan Ustazah ke? Linda Dalinda, Liah Aziz, Juliana Friday, Masya Allah Singapore. Dahwan ya arwah ayah saya, Masya Allah. Semoga syurga tempatnya ya sayang. Juliana Friday orang Singapore. Moga-moga ayah yang baik itu dihimpunkan bersama para salihin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Haniha, saya sihat, syukur, terima kasih. Makin sihat, Alhamdulillah. Norehan Haji Muhammad Hairi, Ibu Ji, Rohimah Ismail Khairul Shifa. Bertambah usia baru hari ni, 1 Jun kita. Hafiz Azlianti, Kak Yasmin Yaakob. Kak Yasmin wajib dating dengan kita 11 Jun. Nur Syidah Nabiha, Ena Salina, Maryam Azmi, Suzi Suhli, Ros Aniza, Mariani Muhammad, Haslinda Abdul Aziz, Rina Yusuf. Ini driver saya. Jap lupa Ustaz. Nak okey, jap. Ni muka Ustazah pula nak tunjuk muka Ustaz ni. Awak tak boleh pusing kamera ni. Okey. Ni saya punya Pokcik Taliban. Pokcik Taliban kaya no. Pakai baju Mercedes, jadilah kalau kereta tak Mercedes pun. Puas hati tak pakai baju Mercedes? Tu apa sal? Senyum semacam tu. Alhamdulillah, kita ditemani oleh salawat. Milatan wa salim salaman. Taman. Ustaz kuatkan dah maaf. Kita dengar dulu.
Ustaz kata kuat sebab awet nyanyi. Sabar je lah. وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْقُرَبُ بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ. Alhamdulillah, syukran Kak Yasmin Yaakob, sebar-sebarkan. Nurul Naimah, driver yang sentiasa happy. Kifli Zul, Aisyah Muhammad Arif, Rahayu Abdul Wahid, Johara Bidin, Rosmila Badarussamin. Jom dating di Shah Alam. Aisyah Ahmad, Hasnah Arsyad, Rodiah Syarif. Okey bos, bawa doyan. Makcik Rodiah Syarif. Makcik Rodiah Syarif. Ustaz gelak Cik Rodiah. Senyum, senyap. Kak Jah, kita tak jumpa pun kali ni Kak Jah. Saya duduk rumah je kali ni. Sobat santun Kak Jah. Rahimah Omar, Ustaz pandu baik-baik. Semoga tak mengantuk. Ustazah kena usik-usik dekat Ustaz tu. Sekejap, apa dia Ustaz? Kenapa tangan abang macam tu? Sekali lagi Ustaz. Tak mengantuk sebab durian banyak. La ilaha illallah. Kang, dia pergi cakap-cakap ke orang durian banyak, habis semua orang tahan tengah jalan. Macam mana? Masya Allah. Saya nak singgah banyak tempat. Ada. Jom kita mulakan untuk tajuk 245. Pendek je tajuk ni. Sebenarnya saya nak ambil dua tajuk, 245 dengan 246. Tapi sebab dalam perjalanan bergegar-gegar macam ni, maka kita ambil satu tajuk saja, 246. Moga-moga Allah beri kesejahteraan, keafiatan, keselamatan. Besok kita live di dinding hijau putih, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, jom kita mulakan. Korea hadir, takbir Adawiyah Kasim. Masya-Allah. Adawiyah. Dah boleh pergi ke Korea? Apa dia Ustaz? Dah boleh pergi Korea ke? Nak beli tiket ni? Ustaz kata dah boleh pergi ke Korea nak beli tiket ni. Ustazah apa ni, kedekut tak ada masin Adawiyah. Ustazah cakap kat Ustaz kena intai-intai tiket Air Asia murah dulu baru boleh pergi ke Korea. Air Asia tak pergi je dah. Air Asia tak pergi Korea ke? Sibuk nak cari yang paling murah. Kalau naik kereta kami ni boleh sampai tak Adawiyah pergi Korea? Sabar je. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tersengih ni, masing-masing cakap kereta bau doyan ni Ustaz. Agak-agak lah. Agak-agak lah, takkan bau boleh tembus ikut telefon pun. Agak. Mana hang patau? Saya tergelak Kak Jah. Sebab ya Allah, anak murid pagi-pagi daripada Sungai Petani hantar mai kulim sarapan. Lepas tu dah nak balik, kononnya nak balik lepas subuh. Lepas tu dia apa, tolonglah Ustazah jangan balik KL dulu, saya nak datang ni, nak hantar durian. Tapi macam tu lah kan, sahabat-sahabat cerita-cerita kat orang pun tak boleh nak bagi kat semua orang. Itulah yang rasa macam nak gelak malu dengan Allah. Masya Allah. Tapi syok nak share hasil daripada ukhuwah. Saya pun memang tak makan seorang, tapi saya tak boleh lah nak bagi dekat 400 lebih orang yang menonton. Saya nak singgah banyak tempat juga, maka itulah oleh-oleh saya kepada mereka. Kan Ustazah Zai suka mengajar sahabat-sahabat, mengajar hadiah atas hadiah, sedekah atas sedekah. Bayangkan kalau saya makan seorang dengan Ustaz, tak tahulah doktor punya marah macam mana kan. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz kata ajak doktor makan sekali, InsyaAllah doktor tak marah. Okay, sekian dimaklumkan. Okay, happy Zailah Matsik sebab dapat rezeki yang bakal dikongsi rezeki itu dengan tempat-tempat persinggahan Ustazah sekejap lagi. Seronok kan? Subhanallah. Nana minta maaf, itulah nak ceritanya media sosial ni. Kita kongsi untuk tujuan macam mana nak cakap,
nak berterima kasih kepada orang yang memberi, bersusah payah dia jauh-jauh. Minta maaf bukan nak cakap sombong, setakat apa saja musim buah-buahan walaupun kita orang KL. Kat KL semua ada. Ustaz Azwan kata mak bapak je tak ada kat KL. Semua ada. Tapi atas nama ukhuwah, sahabat-sahabat, kita tak niat pun bila kita balik kampung tu nak pergi rumah orang ni, nak minta pokok buah-buahan dia, tak niat. Tapi bila kita nak balik tu kena tahan orang mai hantar tu hantar ni. Masya Allah sahabat-sahabat. Subhanallah, Madinatul Munawwarah Kak Ani rindunya. Subhanallah. Terlebih ceria sebab orang kata Ustazah terlebih ceria hari ni. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak boleh Johara Bidin nak buat sejuk beku apa ke bendanya. Silat hari bulan, minta maaf kata, selalunya Ustazah Zai ni silat hari bulan yang konon penuh kat bonet tu, sampai kat rumah nanti mau 1-2 biji je. Sekadar nak rasa. Macam itulah sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Saya sangat percaya dalam Islam mengajar kita, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Kan sebenarnya Ustazah tolong bawa je. Subhanallah kan. Nak singgah sana, nak singgah sini. Jadi kita tak pernah sempat nak menyinggah banyak tempat nak beli barang tu barang ni sebagai oleh-oleh. Tapi syukur sangat pada Allah, bila Ustazah menyinggah banyak tempat tu, Ustazah dapat kongsi rezeki juga dengan orang lain, walaupun Ustazah tak sempat beli oleh-oleh. Faham tak maksud? Sebab tu rasa bahagia, seronok sangat bila Allah bagi rezeki kat kita, kita dapat kongsi dengan orang lain. Seronok, tak ada benda yang paling seronok. Tapi nak cerita ni sambil gelak-gelak ni sebab yang menonton lebih 500 orang. Pakat tulis pula Ustazah, laluan Ustazah tu lalu depan rumah saya, singgah rumah saya. Jenuh lah pula kan Ustaz Azwan. GPS tak hantar. Dia ada street yang sampai Keramat. Ustaz kata GPS tak hantar, GPS pergi hantar sampai Keramat saja. Sabar je lah. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul-betul bagi buah tangan nak balik angan-angankan share. Betul, Masya Allah. Hai. Faraid doyan Ustazah. Baiti Abdullah orang Sabah bah, lagilah jauh nak pergi lontak kat sana. Tadi kan saya dah singgah satu kedai nak makan bihun sup. Depan kedai bihun sup tu dia jual durian. Lepas tu saya punya teringin, durian saya ni yang orang nak bagi ni belum sampai lagi. Punya teringin, saya pun beli 1 biji je durian share dengan Ustaz. Sebiji kecil je. Ada 6 ulas dalam tu. Seorang 3 ulas lah. Silap. Saya 4 ulas, Ustaz 2 ulas. Ustazah lebih sikit. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya nampak dia tengah bungkus wrap cantik-cantik tu 3 biji durian. Saya kata 4 biji durian kan bang. Lepas tu nak buat apa ni? Lepas tu dia kata customer suruh post pergi PD. Tu dia katakan macam lah kat PD tak ada durian. Nak ceritanya kan rezeki orang. Padahal kat PD tu bukan tak ada durian. Macam Ustazah orang Keramat KL bersepah-sepah durian kat KL, tapi dapat rezeki penuh bonet dengan rezeki daripada Sik, daripada Yan Kedah. Tu dia, Masya Allah. Betul Cik Rodia Sharif, Masya Allah. Tak ada rasa yang bahagia melainkan kita dapat membahagiakan orang lain. Subhanallah sahabat-sahabat. Bahagianya Ustaz dapat ayam bismi. Ya Allah, Cik Rodia tengok tak senonoh. Ulang balik Ustaz. Seperti mana bahagianya Ustaz dapat ayam bismi. Menyampuk je. Orang lain tak faham kenapa Ustaz Azwan sebut ayam bismi. Sebab orang Rawang dan sekitarnya, siapa nak cari ayam bismi, pergilah PM Makcik Rodia Sharif. Makcik Rodia Sharif tapi nak cari ciku bapa. Boleh? Sekejap sahabat-sahabat, saya nak singgah dekat Bukit Gantang. Bukit Gantang ni tempat buah. Sebab saya teringat bapak saya suka makan ciku. Jadi saya nak belikan buah ciku dekat bapak saya. Sekejap ya. Hari tu saya singgah dekat Bukit Gantang, saya nampak buah ciku banyak. Tapi masa tu saya on the way pergi Kulim. Sekarang saya on the way pergi KL. Saya teringat bapak saya nak belikan buah ciku. Nampak tak macam tu kan? Orang bagi saya buah yang bapak saya kurang lah. Tapi saya tahu bapak saya suka buah ciku. So durian tadi saya tak beli, tapi saya kena beli buah ciku untuk saya bagi dekat bapak saya. Faham tak macam tu? Ya Allah, aturan rezeki. So semua orang kena berkorban untuk membahagiakan orang lain. Subhanallah sahabat-sahabat, seronok hidup ni. Bagi orang yang tidak beruang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, durian sekarang adalah
buah kluster kayangan kot saya rasa. Musim dah, tapi harga kat KL tak turun-turun. Sedih kan bagi orang kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang tak mampu. Sekilo belas-belas ringgit, puluh-puluh ringgit tak mampu nak beli, sahabat-sahabat. Jadi saya, macam mana nak cakap nak cakap pun malu. Nak cakapnya, kalau nak beli setakat buah mahal-mahal macam tu, setakat nak rasa beli sebiji makan 2 orang tu okey lah. Tak boleh lah rasanya macam nak beli banyak-banyak. Lepas tu balik rumah tak makan, tak kongsi rezeki dengan orang lain, berlaku pula pembaziran, simpan berhari-hari, buah jadi tak elok. Tak payah. Cuba kenang saudara-saudara kita yang tak mampu nak beli. Faham tak? Sayang turun sekali ke? Sayang, tu lah mama. Itulah. Kita bagi Ustaz Azwan live sekejap. Sekejap ya, kita tengok buah. Saya nak cari buah ciku je. Kat mana hari tu ada bang? Kedai depan. Tak sangka dah nak sampai Bukit Gantang. Kalau tidak tadi saya start lepas Bukit Gantang. Sekejap sahabat-sahabat. Semua jom follow saya pergi beli buah sekejap. Sayang pula nak off live ni. Sekejap ya. Abang nak buah. Sekejap ya. Mana buah ciku hari tu? Dia sebelah sana yang ada buah ciku. Kenapa letak muka saya pula? Sekejap ya, kita jalan-jalan kat Bukit Gantang. Kita cari buah ciku. Ustaz tak mau turun, nanti dia tak reti buah ciku. Buah ciku yang mana? Besar ni buah ciku tu. Sekejap ya, jangan left dulu. Hari ni kan satu bab pendek je, so Ustazah boleh mengajar sikit lagi sekejap. Assalamualaikum. Ini berapa dek sekilo? Apa beza buah ni dengan ni? Oh, okey. Berapa hari boleh masak? Oh, ni ada je dari hari dulu. Ya, sekilo berapa? Bagi 2 kilo tapi bagi 2 plastik boleh? Yang makan esok pun tak apa dek. Jangan bagi masak-sak nanti dia berair. Masya Allah, buah apa ni? Ya Allah, besarnya buah pelam ni. Orang Kedah kata buah sawa. Saya masih batuk, tak berani nak beli buah-buah kecuali beli untuk orang. Ini adalah buah salak. Siapa yang makan buah ni? Ni Siam punya asam Jawa kan? Buat 2 plastik dek. Satu. Nasuhana nak terasa nak beli juga tu, nak post macam mana? Aduh. Oh, Kamaliah Tok Wan dah bagi petua dah tu. Saatnya kita beli buah potong untuk kita punya dreba pula. Allahumma salli. Tu cucut. Ni satu berapa ni? RM6. Cek lupa.
Okey, dah cukup. Mereka asam tak? Tak mau. Asam sekali batuk. Berapa semua? 30. Ni dia baru potong. Tu jadikan buah potong. Best. Sat ya, lagi 1.5 minit kita masuk dalam kereta. Sophie, email jangan macam-macam Tadi makan bihun sup dekat Kedah pun macam tu. Tiba-tiba dah masuk dalam kereta ada orang kejar. Ni bukan Ustazah TV tu ke? Tak boleh cakap kuat-kuat. Okay, Dek. Terima kasih. Dek, Aizah. Ya. Mahal kan Halimah Muhammad Ismail. Sabarlah. Ni salak ni lagi. Ni apa ni? Salak. Oh, Masya Allah. Dia bagi hadiah salak kat kita. Rezeki. Tu salak apa nama dia? Kecil-kecil. Salak madu. Salak madu. Dia juicy. Juicy. Okey. Okey, terima kasih. Beli Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Kita nak start kuliah dah. Sampai dah ada yang live minta maaf. Saya teringat bapak saya suka makan ciku. Sekejap ya. Mana Ustaz parking kereta tadi? Laju. Ustazah Zai laju. Okey, syok bawa anda jalan-jalan. Bagi orang yang belum pernah datang ke utara tanah air, inilah R&R Bukit Gantang yang kaya dengan buah. Tapi kalau Ustazah Zai tak batuk, antara favourite Ustazah adalah beli kacang rebus. Ya Allah, besarnya. Saja perangai Ustaz Azwan gelak tak perangai isteri dia. Okey. Abang tolong letak sayang punya ni sekejap. Sekejap Abang ambil ni. Buang sampah ke tempat pembuangan sampah. Okey, Ustaz, kita pakai tali pinggang keledar dulu. Tengok langit dulu. Ni. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim wa akhiruh. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina. Alhamdulillah, Kak Nazah pun dah muncul. Suzila Abdurrahman, I miss you. Ila nak tahu dah antara nama-nama yang Ustaz dengan Ustazah sebut adalah Ila, sebab dah lama dah tak ziarah rumah Ila. Ila. Apa dia Ustaz? Buat bihun sampai lah. Ya Allah suamiku. Pengumuman dia, perangai Ustaz Azwan adalah kalau buat bihun je bagi tahu mesti Ustaz sampai. Jangan ribut Taufan aku sampai. Dia kata macam ribut Taufan aku sampai. Dia kata sabar je lah. Hantu bihun sungguh, bihun goreng. So maafkan tudung Ustazah yang dah sengit-bengit ni. Yang penting kita nak baca juga bab 245. Ada bang, Alhamdulillah. Dia ada yang ciku besar tu. Ingat tak bah? Bapak kata perang berapa hari tak masak. Jadinya saya beli yang kecil-kecil tu. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia bila dah dapat beli sesuatu yang bapak kita suka. Allahumma salli.
Tapi nanti ustazah kena marah dengan adik. Kau ni beli ciku banyak-banyak kat bapak. Bapak batuk tu tak? Macam itulah kerja kami duk gaduh kan. Tak apalah. Yang penting dia suka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sofi Ime, terima kasih. Hidup mesti sempoi-sempoi. Nanti kan saya sebenarnya nak special mengajar bab 246. Perhatikanlah keindahan alam. Bukan. Pasal zuhud tau. Saya dah cari artikel tentang zuhud ni, subhanallah. Sebab tu pagi tadi saya menulis tentangnya sikit dalam Facebook saya. Masya Allah, kita banyak sangat tersilap. Kadang-kadang kita rasa kita berilmu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu terasa sangat saya baca artikel tu. Masya Allah, saya nak share dengan anda. Tapi rasanya besok lah Hari ni kita habiskan bab 245 dulu. Sebab sahabat-sahabat, dalam artikel yang ustazah baca tu, ustazah sangat bersetuju. Ada orang mendakwa dirinya zuhud, tetapi susah nak ditemui oleh orang. Okay, kalau contoh macam ni, susah untuk didekati, susah untuk diajak sembang. Semuanya macam tak suka dengan orang ni, tak suka dengan orang tu, tapi dia mendakwa dirinya zuhud. Subhanallah, nanti Ustazah sharekan siapa penulis artikel tersebut. Sangat sentap di hati dan sesuai untuk pembaca-pembaca Latahzan. Okay, tapi dalam kereta ni Ustazah susahlah nak buat rujukan. Hari ni kita baca kitab sahaja, muka surat 245. Carilah ilmu. Bukan muka surat 245, bab 245, muka surat 517. Okay, carilah ilmu, nescaya anda mendapat kemudahan. Sebelumnya saya minta maaf andai anda tak selesa. Tadi ustazah berhenti sekejap, bawa anda beli buah ciku dekat Bukit Gantang. Sebab saya tak boleh jangka sebenarnya. Saya nak start pukul 3 petang, tapi saya tersilap. Saya on dekat iPad saya tak boleh dengar suara. Lepas tu saya tukar kepada handphone. Dah terkial-kial pula dalam kereta ni. Lepas tu sekarang ni saya nampak jalan macam dah kiri kanan ni penuh dengan pokok. Dan ustaz kata berkemungkinan kejap lagi line tak okey. Apa pun kita selagi okey, kita try dulu. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Amboi Mardiana Ahmad, lalu Tasik Puteri boleh gorengkan bihun. Ini kena buat list nanti. Acana kalau tiba-tiba semua sebab nak singgah rumah anak buah cucu Ustazah Zai yang dah umur 1 tahun di Bukit Beruntung. Moga-moga semua kami dalam keuntungan. Sekian dimaklumkan. Okay, rumah di Bukit Beruntung tu rumah almarhum abang saya yang sulung. Okay, beliau tak tahulah, beli rumah masa tu jauh Bukit Beruntung tu dengan keramat rumah mak saya. Tapi dia nak sangat beli rumah tu. Tak lama, beberapa bulan, dia meninggal dunia. Rupanya rumah tu sekarang anak dia yang sulung duduk. Alhamdulillah. Kat kawasan ni memang. Kak Fatimah Umar tak jawab lagi soalan saya, ya? Okey. Mungkin dah jawab tapi ustazah tak terbaca tadi. Kat sini dekat kawasan Kilang Simen ni memang selalu line tak okey. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Yang Hasna. Okey, kita jalan ni dia memang ni sikit Anda suka tengok jalan ke suka tengok ustazah? Baiti Abdullah kata jalan-jalan cari bihun. Ustaz kata tahu dah jawapan, suka tengok ustazah. Astaghfirullahalazim. Mujurlah semuanya muslimat kan yang menonton. Okey, kita baca. Ilmu dan kemudahan itu ibarat 2 sahabat dan 2 saudara sekandung. Masya Allah. Ilmu dan kemudahan. Kemudahan ni maksudnya sahabat-sahabat, kesenangan. So kalau kita ada ilmu dengan kesenangan, kita nak kesenangan tapi kita tak nak cari ilmu. Kesenangan tu bukan bermakna orang kaya raya harta saja. Kemana-mana orang sayang, sepatutnya. Kemana-mana orang senang. Kemana-mana dapat mudah. Kemana-mana tak mengambil kesempatan, tapi sentiasa diberi kesempatan. Sahabat-sahabat faham maksud? Kemana-mana walau dalam permusafiran, kita tak kenal siapa-siapa. Mungkin kita dalam kesempitan, kita tak pernah mengambil kesempatan. Tetapi sahabat-sahabat, kemudahan itu akan sentiasa datang. Asbab apa? Asbab ilmu. Saya ada seorang kenalan, Masya Allah sahabat-sahabat, dulunya dia sangat susah berkahwin dengan orang yang senang. Isterinya kata dia berbicara dengan mak mertuanya lah, macam mana suami dia ni boleh
jadi orang hebat. Dia kata ilmu. Hebatnya sebab dulu dia orang susah. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia boleh pergi sampai ke negara Eropah, berceramah, bagi talk lah, kan, dengan kepandaiannya sebagai seorang profesor. Padahal dia anak orang miskin, orang susah. Lalu isterinya bagi tahu dia, ustazah, bukan kerana tumpukan harta, tetapi sahabat-sahabat kerana tingginya ilmu yang ada di dada, maka dia ke mana sahaja dia mendapat senang. Dua sahabat dan dua saudara sekandung, mana mungkin dua orang sahabat namanya BFF suka untuk berjalan tanpa sahabatnya. Antara contoh sahabat yang baik sudah pasti Rasulullah dan Abu Bakar. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih minta maaf, lain dah tak okey ya. Lain tak okey ya. Ya Zul ada ustazah. Apa tu? Masar kata ya Zul ada ustazah. Kenapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang makan KFC kat airport tu? Okey, Rahmah Mutalib minta maaf, lain sangkut tadi sebab kita on the way kan. Dia lah ni di balik-balik gunung ke. Alhamdulillah. Ustazah cuba lajukan. Macam mana? Ustaz kata depan ni dah okey, insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ilmu dan kesenangan ibarat saudara kandung. Adik-beradik kan kita dah belajar mana boleh dipisahkan. Ibarat air dicincang takkan putus. Jangan ada bergaduh-gaduh dengan adik-beradik. Kalau ada yang sedang digaduhi oleh adik-beradik sendiri, mengalahlah. Ustaz marah guna bahasa digaduhi. Apa bahasa tu? Bergaduh kan senang. Ustaz kata cakap bergaduh kan senang. Digaduhi. Mana bang? Gantung kat pokok. Ustaz nampak buah durian tergantung kat pokok. Tu dia, Masya Allah, sahabat-sahabat ni. Saya nak tunjuk pokok durian, awak tunjuk muka saya pula. Ni semua pokok durian ni, semua pokok durian. Ya, Rob, patut Ustaz nampak pokok durian tergantung-gantung. Ya, pokok durian tergantung-gantung. Masya Allah, ceria je hari ni perjalanan. Sebab Ustazah ditemani anda. Jadi, jangan kalau merasa ada digaduhi oleh adik-beradik, biar pi dia tak suka kat kita, biar pi. Tapi kita kena pi juga jumpa dia. Kecuali dia angkat senapang, hang pi keluar daripada rumah aku, keluar. Kalau hang tak keluar sekejap aku tembak hang. Tu Ustaz marah. Ustazah cakap kedah macam Cina masuk Islam, dia kata. Okey. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam apa Ustaz? Ustaz tu camdek. Ustaz tu candek. Bahasa camdek. Okey. Cuba lihat para ulama. Masya Allah, cuba lihat para ulama. Kehidupan mereka senang dan untuk berhubungan secara langsung dengan mereka juga tidak sukar. Ya Allah, ini ulama yang sebenar sahabat. Ulama yang sebenar, kehidupan mereka senang. Senang tu macam mana? Sempoi. Berhubung dengan mereka juga tidak sukar. Banyaknya kereta askar. Ui, berderet-deret kereta lori askar ni. Nak pergi mana semua ciloreng ni? Tu dia. Auzubillah. Askar tak apa, jangan polis. Ustazah takut polis. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul Halimah Muhammad Ismail. Subhanallah. Oh, Rohani Zaudah kampung kat Bukit Gantang ke? Masya Allah. Jadi sahabat, Ustazah baca perenggan ni rasa malu sangat, rasa nak minta maaf dengan semua kalian. Kalau ada yang merasakan susahnya nak berhubung dengan Ustazah Zai ni. Contoh kan, saya terus insaf, serius. Sebab dia tulis dalam ni, cuba lihat para ulama. Of course lah Ustazah Zai bukan ulama kan sahabat, tapi mendakwa diri, menyampaikan ilmu. Kehidupan mereka senang dan untuk berhubung secara langsung dengan mereka juga tidak sukar. Jadi sangat insaf kalau kita rasa kita sukar untuk dihubungi. Sebab pertamanya sahabat-sahabat, kenapa Ustazah tak berkongsi nombor peribadi Ustazah? Pertama, kerana Ustazah sentiasa silent handphone. Handphone peribadi Ustazah hanya untuk, senang kata, family. Dan semua mereka tahu Ustazah tak jawab phone. Apa-apa handphone Ustazah secara public untuk awam adalah nombor Ustaz Azwan. Memang semua orang faham.
Bila mereka hubungi Ustaz Azwan, kami akan sentiasa bersama dan Ustaz akan tunjuk ke Ustazah. Kadang Ustazah balas dengan voice note, kadang Ustazah balas dengan message. Lepas tu kadang melalui messenger sekali-sekala macam pagi tadi hujan dekat rumah ayah, Ustazah balas berpuluh bahkan mungkin sampai ratus messenger Ustazah balas pagi tadi. Walaupun benda yang penting Ustazah utamakan, benda setakat tanya khabar, pohon doa, Ustazah jawab sepatah dua saja. Susah sangat dalam pada zaman moden ini sahabat-sahabat, sebab kita merasa terganggu. Contohnya di media sosial, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau kita menghadap dia, handphone melayan dari pagi sampai malam, tak pasal, apa kata Ustaz Azwan? Tak jadi kerja. Sebab kita pun ada kerja hablum minallah, hablum minan nas. Maka saya selalu beristighfar kepada Allah. Kat mana sahaja yang boleh diperbetulkan, ya Allah, tolong bantu aku. Tolong bantu aku. Sebab kita nak sangat bantuan Allah. Dan selagi mana kita boleh, apa saja perhubungan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak nak melibatkan perhubungan yang bila kita makan masa lama dengannya, menyebabkan masa yang sepatutnya kebaikan kita buat akhirnya menjadi lara. Faham ya? Masya Allah, tabarakallah. Tapi bila ada ruang peluang, contoh sahabat Latahzan Utara, sahabat Latahzan Selatan 4 Jun ini tak sabar, sahabat Latahzan KL Selangor pada 11 Jun Ustazah offer. Sahabat, tolonglah, tolong kalau betul-betul kita nak berukhuwah fillah, mohon izin suami, minta kelapangan waktu untuk kita bertemu. Bukan bertemu dengan Ustazah Zai saja, tapi dengan semua sahabat-sahabat Latahzan yang berpeluang untuk bersama-sama kita. Sebab saya dah rasakan di utara, walaupun kita berlainan kelompok, tak pernah kenal, tapi eratnya ikatan hati tu sahabat, walaupun sekali-sekala kita bertemu. Sebab bila kita bertemu, walaupun itu pertama kali, kita ibarat dapat baca dan terngiang-ngiang semula pelajaran yang kita baca bersama-sama. Masya Allah sahabat-sahabat. Sebab tu saya terasa sangat masa baca bab ni tadi. Saya takut sangat mati dalam keadaan yang orang kata susahnya nak dihubungi, susahnya nak jumpa dengan dia ni, padahal kita dah siapkan masa untuk kita bertemu. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka memahami tujuan hidup mereka, mendapatkan apa yang mereka cari, dan mereka telah menyelami dasar nilai kehidupan. Mereka telah menyelami, para ulama ni telah menyelami dasar nilai kehidupan. Sungguh sahabat, Ustazah Zai bukan ulama, tapi hasil bertemu dengan ramai orang, terkadang cara dia muqaddimah bagi salam, cara mereka bertanya soalan di peringkat awal, cara mereka macam mana nak cakap ya, cara mereka mulakan sembang dengan kita tu, kita dah tahu dah apa penghujung sebenarnya dia nak daripada ukhuwah perhubungan kita ni. Sebab tu ada tempat yang kita boleh layan respon panjang. Sebab kadang-kadang sahabat-sahabat tim khidmat saya boleh nampak betapa saya jumpa orang tu sekejap je, tapi saya yang request untuk mengulangi pertemuan dengan dia. Walaupun dia orang susah sebagainya, saya cakap, mana acik yang hari tu yang sembang dengan Ustazah kat tempat tu, boleh tak dapatkan nombor telefon dia, alamat dia, jom Ustazah nak pergi ziarah dia. Sebab tak puas sembang dengan dia sekejap, kerana hidup dia tu merupakan universiti kehidupan bagi Ustazah. Macam tu. Tapi kadang bila kita bersembang, menjadikan hati kita makin jauh dengan Allah. Contoh, tak menjadikan kita manusia makin tawaduk kepada Allah. Minta maaf sebut, kenapa kita nak perpanjangkan sembang tu. Jadi kita nak latih diri kita seperti pertemuan para sahabat radhiyallahu anhum. Apabila mereka saling bertemu, sahabat-sahabat, mereka tak pernah berpisah daripada pertemuan itu tanpa saling mengingatkan tentang akhirat. Masya Allah, indahnya ukhuwah yang macam tu kan. Gurau-gurau juga, sembang-sembang juga, tapi sebelum berpisah mesti mengingatkan tentang akhirat. Saya rindu ukhuwah yang macam tu. Saya sayang persahabatan yang macam tu. Sahabat-sahabat dengan kawan sekolah, dengan siapa saja. Saya adalah saya, suka bergurau, suka ceria, walaupun kita pun tak lari daripada permasalahan. Tapi jangan melampau sangat dalam pada sampai seharian kita terlupa perkara-perkara yang Allah suka. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Betul-betul Baiti Abdullah.
Betul sangat. Apa dia? Ustaz kata Gua Tempurung sekejap lagi. Jadi mungkin line tak berapa okey. Okey, kita ready saja. Baik, mereka memahami tujuan hidup. Ini kita dah belajar. Sedangkan para penzuhud, ni yang Ustazah nak bagi ilmu tambah besok. Ustazah baca satu artikel kepada anda. Sedangkan para penzuhud yang ilmunya masih sangat dangkal itu. Ayat ni sebenarnya ayat sindiran, okey sahabat-sahabat. Mendakwa diri zuhud tapi masih terlalu dangkal. Masuk kategori orang yang kehidupannya sangat menyeksakan dan banyak tertekan. Dia kata dia zuhud, tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya dia mengikat hati dia dengan nak tunjuk baik depan orang semata, supaya orang kata zuhud. Okay, minta maaf ya, saya bawa anda jalan-jalan. Salbiah Baharudin, insya-Allah sekejap lagi dia okey. So kita biarkan kereta ini melalui terowong Menora sekejap. InsyaAllah lepas terowong Menora dia akan okey. Minta maaf kita nak melalui terowong Menora. So Ustazah ajak dengan nasyid dulu, selawat-selawat. Mana yang okey lah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, depan ni terowong Menora. InsyaAllah lepas ni okey. Sambil-sambil kita menyampaikan Al-Fatihah kepada 5 anak student kita yang meninggal dalam ni. Moga syurga tempat mereka, sahabat-sahabat. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur. Ya Kak Nani sayang. Lewat malam kot Kak Nani, baru sampai TKP. Banyak lagi tempat nak singgah ni. Alhamdulillah. Awak nak bagi cucuk ni ya? Ustaz kata awak Kak Nani nak bagi roti kopis ke? Sabar je lah Ustaz, tak semenggar kan Kak Nani? Allahu Akbar. Minta maaf. Tak maaf Cik Zainun Abdul Rahman. InsyaAllah sekejap lagi line akan okey semula. Amin. Baik, Ustazah sambung, okey. Mengapa? Kerana mereka hanya mendengar kalimah-kalimah yang tidak mereka mengerti ertinya, dan masalah-masalah yang mereka tidak fahami arahnya. Jawapannya hanya ikut-ikutan. Sebab tu Ustazah sebut pagi tadi dalam Facebook Ustazah, mai mengaji. Mengaji ni bagi orang Kedah ibaratnya bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Hari-hari mesti belajar. Kita ni orang KL contoh, faham mengaji ni baca Quran saja. Tidak sahabat. Hang duk mengaji tu mengaji betul-betul. Betul tak Ustaz? Macam tu cara cakap dia. Kan? Jadi mai mengaji. Kita tak boleh mengaji belajar definisi. Kita tak belajar hikmah, pasal apa kena belajar, hukum hakam. Kita tak belajar. Tak boleh macam tu. Okey? Baik. Penyimpangan yang menimpa kaum Khawarij tidak lain juga disebabkan tingkat keilmuan dan pemahaman mereka yang masih dangkal. Terlalu ikut-ikutan, inilah punca jadinya. Ustaz, slow sikit sebab dah selekoh. Mereka tidak mampu menyentuh hakikat-hakikat kebenaran dan tidak mendapatkan petunjuk untuk mencapai maksud-maksud syariat. Wa na'udzubillah min zalik. Mereka berhenti pada kedangkalan, tidak mahu berusaha ke arah yang lebih tinggi, dan bahkan terjerumus di dalam lembah kebingungan. Habis isi kitab bab 245. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada kesinambungan dalam bab ini tentang zuhud. Besok Ustazah sebelum memulakan bab seterusnya, Ustazah akan bacakan satu artikel kepada anda untuk kita muhasabah, untuk kita cuba faham di mana kadang-kadang kita belajar macam-macam banyak, tapi seolahnya Allah tak pimpin kita ke jalan-jalan untuk beramal. Sebab tu kita bukan saja minta hidayah, tetapi kita juga minta taufik. Kita minta Allah pimpin kita, beri kekuatan kepada kita untuk beramal dengan ilmu yang kita ada. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah,
tepat 1 jam sebenarnya daripada Ustazah cuba nak godek-godek iPad tadi. So sekarang jalan dah slow. Anda boleh tengok Okay, Ustazah tunjuk di selepas terowong Menora ni jalan dah slow, sama ada jam ke apa. Semalam Ustazah menjadi saksi, bukan semalam, masa Ustazah on the way ke utara tu, sebelah sini ni kat depan tu ada accident. Jadi kami tengok jam yang panjang. Jadi mungkin ke ada perkara yang tak diingini di depan. Semoga Allah bagi limpahan keselamatan kepada siapa saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas jalanan. Anda yang join live walaupun terputus-putus, Ustazah minta maaf. Tapi jangan risau, bab ni insya-Allah di balik dinding hijau putih besok Ustazah akan ulang dengan nota tambahan lagi siap insya-Allah. Okay, jadi Ustazah stop dulu. Besok dengan bab baru dan nota tambahan bab zuhud. Anda boleh buat buat khulasah, buat nota yang indah sebagai pelajaran untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah redha pada kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Ustazah Zai sayang anda semua kerana Allah. InsyaAllah kita bertemu untuk sahabat Johor Bahru di Grand Blue Wave Hotel pada 4 Jun ini. Untuk sahabat-sahabat KL Selangor dan mana-mana yang nak datang ke Selangor, segera WhatsApp nombor yang Ustazah iklankan malam tadi. Pasti seat yang sangat panas. Okay? Terima kasih banyak. Ampun maaf zahir batin. Terima kasih. Sampaikan salam Ustazah kepada suami-suami yang memberi izin untuk para isteri bertemu dengan sahabat-sahabat Latahzan untuk ukhuwah fillah di KL dan Selangor khususnya. Bye-bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Azwan. Bye-bye. Assalamualaikum.